Kita tunggu. Okey, dah record dah. Alright, so Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi hari ini kita akan mulakan soalan-soalan yang lebih kepada bentuk-bentuk soalan dalam peperiksaan lah. Minggu lepas, semalam cikgu dah tunjuk dah cara-cara kita nak buat kamiran tentu. Kemudian cikgu tunjuk pula kenapa adanya kamiran tentu. Kemudian cikgu tunjuk contoh di mana kita boleh gabungkan kamiran tentu dengan ada beberapa syarat yang minggu lepas yang hari itu cikgu tunjuk. Yang pertama adalah lengkung yang sama. Ini yang cikgu tunjuk semalam. Lengkung kena sama, kemudian satu limit dia sama dengan syarat dia bersilang lah. Dia bersilang. Tak boleh duduk dekat satu level yang sama. Okey, minggu semalam cikgu dah tunjuk dah. Okay, hari ini kita akan fokuskan kepada soalan-soalan yang lebih mencabar sedikit. Lebih mencabar yang memerlukan sedikit kita kena pikat sikit lah. Semua benda kena pikat kan. Cuma yang ni kena pikat lebih sikit daripada semalam. Okey. Jadi macam biasa, sekejap. Alright, so jadi kita tengok untuk soalan yang pertama. Bentuk soalan yang pertama. Cikgu akan go through beberapa bentuk soalan lah. Jadi kalau ada soalan-soalan yang agak susah, so cikgu harap boleh lebihkan fokus lah. Okay, So, untuk soalan ni, boleh cikgu katakan sebagai level yang agak susah, tapi bukan soalan yang tak boleh kita nak selesaikan. Cuba kita kena fahamkan dia punya konsep. So, kita tengok dengan menggunakan definisi kamiran sebagai songsangan pembezaan. Ini yang cikgu tunjuk minggu lepas. Minggu lepas. Pada awal kita belajar itu. Bukan minggu lepas lah. Iaitu daripada Y, kita boleh pergi kepada dy dx. Okey. Iaitu ini pembezaan lah. Pembezaan. Ini cikgu dah tulis banyak kali dah. Kemudian kita boleh songsangkan ataupun kita boleh patah balik lah menggunakan pengamiran. Okey, yang ni cikgu tunjuk dalam bentuk Y dengan dy dx. Kita faham pembezaan bukan setakat ada dalam bentuk Y dengan dy dx sahaja, betul? Dia ada lagi satu bentuk iaitu fx. Kemudian kita jadi f, atas x. Kemudian kita boleh benda yang sama, pembezaan juga. Pembezaan juga, so kita boleh patah balik menjadi pengamiran. So ini bentuk. So kita akan menggunakan konsep yang cikgu tunjuk ni ke dalam soalan kita. Okey, dia suruh cari nilai. Kamiran limit 83 dalam kurungan G prime X tolak 5 dx. Okey, kemudian dia bagi dua nilai. Dia bagi dua nilai dekat sini iaitu G3 sama dengan 6, G8 sama dengan negatif 12. Tak apa. Yang tu kalau tak tahu nak buat apa lagi, kita relax lah. Kita relax lah. Okey, jadi macam cikgu cakap minggu lepas, semalam, bila soalan kita ni, dia dalam keadaan yang bergabung. Bergabung macam ni kan, dia bergabung. Dia ada dua ni, sini satu, sini satu. Kalau pembezaan yang biasa kita boleh selesaikan macam tu sahaja. Boleh selesaikan, tak ada masalah. Tapi untuk soalan macam ni, macam semalam cikgu cakap, bila dia ada gx kan semua, kita pecahkan dia dulu. Kita pecahkan dia dulu menjadi 83 G prime X dx tolak 835 dx. Sebab tu cikgu pada awal pembelajaran kita, cikgu pernah tunjuk macam mana kita boleh pecahkan ataupun kita terus boleh buat pengamiran seperti biasa. Tapi untuk soalan macam ni, cikgu lebih suka kita pecahkan. Okey, so cuba tengok dekat sini. Okey, G prime X. Dekat sini G prime X. G prime X ni sebenarnya sama dengan F prime X ni ataupun koma lah. Prime tu cikgu cakap yang koma tu lah kan. Yang G, X tu adalah sama je dengan F, X. Di mana dia adalah pembezaan. Jadi kalaulah cikgu buat pengamiran terhadap dia, dia akan patah balik menjadi fx. Betul?
Kalau cikgu buat pengamiran terhadap F yang koma tu, maka dia akan dapat balik Fx yang biasa. Sama juga dengan yang ni. Cikgu buat pengamiran terhadap G, X, dx. So, kalau kita tengok balik, dia akan patah lah. Dia akan patah balik. Sebab kita tahu pengamiran ni adalah songsang pembezaan. So, dia boleh dapat balik apa dia? Kalau sini F, sini jadi Fx lah. Sebab kalau sini G, maka dia akan jadi Gx. Tapi dengan syarat hilang dah lah. Kita punya yang ni dah hilang lah. Yang ni dengan yang ni akan hilang lah. Sebab kita dah buat pengamiran. Kan? Kemudian, jangan lupa kita ada limit 83. Kalau kata kita tak ada limit, dia akan jadi tambah C lah. Kalau tak ada limit ni, dia akan jadi tambah C. Tapi sekarang sebabkan ada limit 83, so kita faham ini adalah pembezaan tahap pertama, betul? Kita dah belajar dah bab pembezaan. Ini adalah pembezaan tahap pertama. So bila kita buat pengamiran, dia akan patah balik kepada asal dia, iaitu Fx dekat sini ataupun dekat sini adalah Gx lah. Macam tu. So kita dapat balik Gx. Okey. Kemudian yang belakang ni kita buat pengamiran macam biasalah, ada nombor, so dia akan jadi 5x. Okey. Kemudian dia punya limit sama 83. Kemudian nak kena buat apa? Benda sama yang kita buat semalam, kemarin, iaitu kita gantikan nilai. Benda sama. Kita gantikan nilai. Lepas tu tolak. Lepas tu buat kurungan sikit kat dia. Sebab ni benda lain kan. Ataupun nak buat kurungan petak pun boleh. Tak ada masalah. Kurungan petak pun boleh. Tak ada masalah. Benda sama. Okey. Tolak. Yang ni gantilah 5, 8. Ni pun buat kurungan juga. Tolak 5 dalam kurungan 3. Lepas tu nampak dah dekat sini G8 berapa dia dah bagi dah dekat atas. Yang ni. Dia dah bagi dah dekat kita tu. Tu fungsi dah. Itu kita punya fungsi dia bagi benda tu. Okay. So, dekat sini kita tahu dah lah. G8 adalah negatif 12. G8 adalah negatif 12. G3 adalah 6. So, tolak 6. Okay, buh kurungan kat dia. Tolak, yang ni boleh tekan kalkulator lah. 5 darab 8, tolak 5 darab 3. 5 darab 8, tolak 5 darab 3. So, dapatlah 25 dekat sini. Kemudian boleh selesaikan negatif 12, tolak 6, tolak 25. Dapatlah negatif 43. Selesai. Okay. Boleh cikgu nak habat yang kata benda yang sama yang kita belajar, cuma sekarang dia pakai bentuk yang ni pula. Dia pakai bentuk yang ni. Tapi benda samalah yang berlaku. Kalau kita buat pengamiran terhadap diri dia, dia akan patah balik menjadi Fx. Kalau kita buat pembezaan, dia jadi F, X. Kalau kita buat pengamiran terhadap diri dia, dia akan dapat balik Fx lah. So, sama juga dekat sini. Cikgu buat pengamiran terhadap G, X, dx. So, apa yang akan jadi? Dia akan dapat Gx balik. Tapi kena ingat, sebab dia ada limit. So, sebab itulah dekat sini kita kena follow up dengan limit lah. Janganlah buat Gx saja. Itulah kita punya, nampak tak? Dia menggunakan kaedah. Kita menggunakan kaedah. Kaedah songsangan pembezaan. Yang cikgu tunjuk yang minggu lepas yang ni. Betul? Minggu lepas. Betul lah minggu lepas kan? Kita duk buat yang ni je. Dy dx, kalau kita buat pengamiran, kita buat pengamiran kat dia, dia jadi balik y. Tapi kali ni kita tukar bentuk dia sahaja. Tapi dia punya aplikasi dia ataupun dia punya teknik dia adalah teknik yang sama. Dia benda yang sama. Okay. So kena hati-hati dan kena faham betul-betul lah. Kita punya bentuk pembezaan yang ada. Ada dua je lah. Yang sebelah sini dan juga yang sebelah sini. Ada dua je. So jangan risau benda tu. Okay, boleh Alright, so untuk soalan ni ada apa-apa masalah tak? Kalau ada tolong bagi tahu cikgu lah. Kalau tidak rugilah. Kalau tidak rugi masuk kelas tapi tak faham. Kalau ada apa-apa soalan terus tanya cikgu, jangan malu. Ada 3 orang je lah ni. Dah hampa tak tengok pun muka sama sendiri. So boleh je tanya cikgu. Jangan duk rasa macam soalan hampa tu, cikgu, asal je soalan ni soalan bodoh tak ada.
Tak ada soalan bodoh dalam dunia ni. Cikgu abang tu tak ada soalan bodoh. Tak faham, terus tanya cikgu, cikgu boleh terangkan secara direct terus. Kalau ada soalan yang simple pun jangan risau, terus tanya cikgu. Okey, boleh Tapi kalau tak ada siapa yang bertanya apa-apa, so cikgu anggap semua boleh jawab lah. Maksudnya semua faham dengan apa yang cikgu terangkan dekat sekarang ni. Okey. Kalau malu, sekarang habis kelas boleh tanya cikgu. Tak ada masalah. Okey. Cikgu teruskan ke soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya pun sama. Dia menggunakan konsep yang kita belajar semalam, iaitu kalau limit dia terbalik, so kita akan berlawanan dia punya simbol. Okey, contoh untuk soalan A ni. Kita tengok soalan A. So, soalan A dia minta kat kita pengamiran limit K kepada 5 2GY dy. Tak ada masalah. Okey. So, apa yang perlu buat adalah yang cikgu pernah tunjukkan dalam soalan yang sebelum ni, cikgu akan letak nombor ni dekat luar. Sebab dia nak memudahkan kita. So, kita letak kat luar. Okay. Nak letak kat dalam pun boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu suka letak kat luar. So, dia akan jadi macam ni. Okay. GY dy. Okay. So, dalam soalan dia bagi 5K. Nampak Dalam soalan dia bagi 5 kepada K. Tapi dalam maaf cikgu, soalan dia bagi yang tu, tapi untuk yang dia minta K5. So nampak terbalik. 5K dengan K5. Jadi cikgu macam cikgu cakap semalam, kita akan songsangkan. Kita akan songsangkan dia punya simbol sahaja. Kita songsangkan dia punya simbol. Songsangkan dia punya simbol. Kalau yang atas ni dapat negatif 5/2, jadi bila kita nak ambil dia terbalik macam tu, so dia akan jadi positif 5/2. Macam tu sahaja. So dalam kurungan, positif 5/2. Direct dapat tu jawapan. Sebab apa? Yang atas ni, dia bagi 5 kepada K. Dapat negatif 5/2. So kalau K kepada 5, so kita akan dapat positif 5/2. Songsangkan sahaja dia punya simbol. Macam tu sahaja. Tak ada apa-apa yang mengelirukan ke apa, tak ada. Kita hanya perlu songsangkan sahaja. Okey, boleh Alright, so kita darab macam biasalah. 2 darab ni boleh potong. So dapatlah jawapan 5. Settle. Macam tu sahaja. Terbalikkan saja Kalau kita punya limit kita terbalik, so kita akan lawan dia punya simbol. Macam tu sahaja. Okay. Alright. Next, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay. K, dia suruh cari nilai K dengan keadaan 5K 2 tolak GY, dy sama dengan 9. Okay. Kat sini pun sama. Kita kena pecahkan dia dahulu supaya dapat memudahkan pengiraan kita. So, 2 dy tolak 5K GY dy sama dengan 9. Okay. Alright. So, cikgu harap boleh nampak pattern. Bila masa kita nak pecahkan, bila masa kita tak mau pecahkan. Kita pecahkan bila soalan kita macam ni. Bentuk dia GY. Kan? GY. Tadi bentuk kita GX. G prime X. Kalau untuk soalan yang sebelum-sebelum ni, contoh mana soalan yang kita tak pecahkan pun. Macam ni. Soalan ni kita tak pecahkan, betul tak? Sebab apa? Sebab dia adalah soalan pengamiran yang direct terus. Maksudnya kita boleh saja buat pengamiran tanpa perlu pecahkan dia. Kalau kita tak perlu pecahkan, tak perlu. Maksudnya tak ada keperluan untuk kita pecahkan dia. Nampak tak pattern dia? Macam yang ni, dia ada GY tu. So kalau bila tak pecah, dia akan mengelirukan kita lah. Itu cikgu boleh cakap. Memang akan mengelirukan para pelajar. Okay. Kita sambung balik. Alright, so yang depan ni kita boleh buat macam biasalah. Kita dapatkan dia 2X. Pengamiran 2X. Nombor sahaja akan, maaf cikgu. Sibik cikgu perasan. Bukan X, tapi Y. Sebab apa Y? Tengok dekat depan dy. Dy. Jadi bila dia dy, so kita pun kena buat Y lah. 2Y. Jangan tersilap. Okay. So
So tolak, okey 5K GY DY. Okey, dia habaq dah kat atas tadi iaitu negatif 5 per 2. Dalam soalan dah bagi negatif 5 per 2. So kita followkan sahaja. Negatif 5 per 2. So kita buat kurungan. Negatif 5 per 2 sama dengan sama dengan 9. Ini dah ada dekat atas, jangan risau. Kemudian kita substitute macam biasa. 2, okay, buat kurungan sikit. 2, 5 tolak 2K. Okay, buat kurungan sikit ada. Okay, yang ni dapat tambah 5 per 2 sama dengan 9. Kita nak cari nilai K. So kita pindah lah. Yang mana yang tak berkenaan kita akan pindah. So kita pindah. 9 tolak 5 per 2. So sini dapat 10 tolak 2K. So kita pindah-pindah macam biasa. Yang ni 9 tolak 5 per 2. 13 per 2. Lepas tu tolak 10. Cikgu pindah dia. So tolak 2K. Okay, cikgu pindah. Cikgu pindah yang ni. Tadi cikgu pindah yang ni. Cikgu pindah dia. Cikgu pindah. Yang ni pun cikgu pindah dia. Okay. Alright, cikgu pindah dia. Okay, so sekarang dapat 13 per 2 tolak 10. Dapat negatif 7 per 2 tolak 2K. Alright. Okay, so nak buat apa pula? Pindah negatif 2. Sebab kita nak dapatkan nilai K. Dia minta kita nilai K. So kita pindah pula negatif 2. So darab pindah jadi bahagi. So kita akan dapat K negatif 7 per 2 bahagi 2. Buat je bahagi 2 macam tu. Jangan risau. Lebih mudah sebenarnya. So tulis negatif 7 per 2 bahagi 2. So dapatlah K sama dengan negatif 7 per 4. Siap. So itulah jawapan kita. So itulah jawapan terakhir kita. So nampak tak? Konsep sangatlah penting untuk soalan pengamiran ni lah. Kita kena pandai tackle. Bila masa aku nak pecahkan, bila masa aku tak mau pecahkan. So cikgu harap dua soalan yang cikgu tunjuk ni, para pelajar dah boleh, macam dah boleh agak lah. Okay, soalan mana yang aku perlu pecahkan, soalan mana yang aku tak perlu pecahkan. Macam soalan ni, perlulah sebab ada GY tu. Tadi GX kan? Macam tu. Okay. Alright. Cikgu harap boleh faham. Alright. So ini adalah soalan, bentuk soalan yang seterusnya lah. Ini memang antara soalan-soalan yang selalu masuk dalam peperiksaan lah. Kita gunakan konsep balik. Kita guna konsep pengamiran balik. Okay. Alright. Cikgu ada silap ke? 9 tolak 5 per 2. Cikgu. Yang bahagi 2 tu. Bahagi 2 tu. Negatif. Nasib baik lagi. Cikgu dah rasa macam cikgu tertinggal something. Okey, terima kasih, terima kasih. Okey, bahagi negatif 2. So sini dapat positif lah. Okey. Tambah 7 per 4. Maaf cikgu. Okey, bahagi. Bahagi negatif 2. Alright. Okay, bahagi negatif 2. So dapatlah positif 7 per 4. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok pula bentuk soalan yang seterusnya. Kalau ada tak faham ke apa, tolong bagi tahu cikgu. Kalau cikgu tak perasan dekat dalam chat, boleh buka suara lah. Jangan risau. Alright, next. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan yang nak suruh kita cari luas bawah graf lah. Cikgu cakap luas bawah graf. Luas bawah graf. So kena faham, bila cikgu kata luas bawah graf, maksudnya bila kita buat pengamiran, kita akan sentiasa dapat luas bawah graf sahaja. Okey, contoh. Contoh yang cikgu selalu bagi. Okey. Dia ada soalan ni nanya. Okey, contoh cikgu bagi soalan ni mana? Mana dia? Sekejap. Okey, yang ni. Okey. Jangan hiraukan dia punya soalan lagi. Cikgu nak tunjuk. Okey. So, untuk graf macam ni, kita kena faham pengamiran akan dapat luas bawah graf. Okey, sentiasa dapat luas bawah graf. Jadi, bila tengok dekat sini, untuk soalan yang pertama ataupun graf yang pertama, cikgu bahagikan kepada 3, A, B dengan C ya.
Okay, so A dia punya graf dia macam ni. Okay, B dia start daripada bawah. C dia start dari atas balik. Okay, so kita nak tengok luas bawah graf yang ditunjukkan. So untuk A, luas bawah graf, ini graf. So luas bawah graf adalah ke bawah. Ini luas bawah graf dia. Okay. Yang seterusnya B. Sini B. Jadi, luas bawah graf dia bukanlah ke atas. Ini bukan luas bawah graf. Ini bukan luas bawah graf. Ini luas atas graf. Tak mau. Jadi, sebenarnya kita akan dapat luas bawah ni. Jadi, sebab itulah, bila kita buat pengamiran, kan, kita buat pengamiran untuk B ni, contohlah kan, cikgu buat pengamiran untuk B ni. Okay, cikgu buat dia. Contoh. Cikgu ambil 5/3 fx dx. Okay, kecil sangat pula. Okay, cikgu tunjuk kat tepi ni. Okay, cikgu buat pengamiran 5/3 fx dx. Sebab apa fx? Ini graf dia lah. Ni dia beritahu ni. Okay. Confirm cikgu akan dapat jawapan dalam bentuk negatif. Confirm cikgu akan dapat negatif. Cikgu boleh jamin yang cikgu akan dapat negatif. Soalan cikgu, ada ke luas tu negatif? Ada ke luas negatif? Ada lah orang boleh tengok kan. Tiba-tiba kira-kira cikgu, luas rumah kami negatif 3. Negatif 3 tu maksud dia kecil ni. Makin lama makin kecil. So luas tak pernah ada negatif. Jadi ini tak logik lah. Tak logik. Benda ni tak logik. Tak pernah luas bawah graf ni dalam keadaan negatif. Jadi sebab apa kita boleh dapat negatif? Sebabnya luas bawah graf dia ni sampai ke bawah ni. Mana ada dia punya halangan. Sampai ke bawah ni. Kita pun tak tahu berapa bawah ni. So sebenarnya benda tu adalah benda yang orang kata yang tidak boleh dicari. Jadi sebenarnya yang negatif tu sebenarnya dia menunjukkan luas yang atas ni. Dia menunjukkan luas yang atas ni. Dia menunjukkan luas yang atas ni. Jadi sebab itulah bila kita dalam keadaan graf kita yang melengkung macam ni, okey. Yang luas dia ke bawah ni, kita akan letak modulus kat dia. Kita akan letak modulus dekat dia. Sebab apa? Bila letak modulus, kita akan dapat jawapan positif. Betul? Bila letak modulus, kita akan dapat jawapan positif. Jadi barulah luas tu jadi logik. Luas tak pernah ada negatif. Jadi kena faham sebab apa tiba-tiba kita boleh dapat negatif? Disebabkan oleh graf dia macam ni. Graf dia melengkung ke bawah. Jadi luas dia ni ke bawah sebenarnya. Jadi kita akan dapat negatif. Negatif ni bukan menunjukkan luas yang bawah ni. Tapi dia menunjukkan luas yang atas ni. Tapi kita faham yang negatif tu tak luas tak pernah ada negatif. Jadi itulah kita letak modulus dekat dia. Ataupun ada setengah buku, kalau siapa yang ada buku rujukan, ada setengah buku bila dia punya graf dia macam tu, dia akan punya penulisan dia akan jadi macam ni. 3 dekat atas, 5 dekat bawah. Macam ni. Dia akan buat macam ni. Supaya dapat positif. Ada setengah buku dia tulis macam ni. Ada tulis macam ni. Ada setengah buku yang dia tulis macam yang ada modulus tu. Dalam buku teks saya cikgu letak modulus. Yang ni. Jangan keliru lah. Sebab apa ada luas yang kena letak modulus. Kenapa ada luas tiba-tiba kena terbalikkan limit. Disebabkan oleh konsep kita luas bawah graf. Jadi bila graf kita ni melengkung dia ke bawah, sepatutnya graf kita dapat dekat bawah ni. Kita tak mau baca yang bawah ni, kita nak baca yang atas. Jadi kita terbalikkan dia punya limit ataupun kita letak modulus dekat dia. Okey, boleh So yang untuk yang sebelah ni macam biasalah. Luas bawah graf dia sama lah. Ke bawah macam ni. Luas dia sama. Macam tu. Sama juga kalau graf kita macam ni. Okey, graf kita melengkung macam tu. Melengkung macam ni. Okey. Sat cikgu guna tunjuk yang ni. Sat yang ni ada tunjuk ke? Cikgu rasa tak tunjuk lagi dalam bab ni. Tak ada lagi. Okey, cikgu tak mau tunjuk. Nanti cikgu tunjuk
Yang tu tak ada lagi. Yang tu kita nak buat perbezaan kalau graf kita tu kita nak pakai nilai Y. Ada nanti. Lepas itu nanti. Itu biar dulu. Cuma sekarang cikgu nak faham, cikgu nak bagi tahu konsep yang ni dulu. Kita nak baca graf yang, kita nak baca luas yang atas ni. Jadi, dia ada dua cara lah. Antara kita terbalikkan dia, ataupun kita letak modulus lah. Kalau tak buat macam ni, maksud dia kita nak bawa bacaan dia ke bawah. Tak mau bacaan ke bawah. Kita nak bacaan dia ke atas. Okey, boleh Itu perbezaan dia. Yang sebelah sini ni, dengan sebelah sini normal lah. Kalau kita buat 75fx lah. Yang ni pun sama. 30fx dx. Ini tak ada modulus lah. Sebab apa? Dia bacaan dia memang sentiasa ke bawah lah. Sebab luas bawah graf. Ini pun sama. Sentiasa ke bawah. Yang ni kalau ke bawah, dia ke bawah macam ni. Tak mau. Sebab itulah kita kena buat antara tukarkan dia menjadi modulus ataupun terbalikkan dia punya limit. Dua benda ni kita kena faham. Okey, boleh Cikgu nak terang awal-awal sebab takut nanti bila masuk soalan macam ni jadi keliru. Sebab apa kena bubuh beneling kan? Sebab apa kena tukar dia jadi modulus lah, kena terbalikkan lah. Disebabkan konsep kita adalah luas bawah graf. Ni luas bawah graf ni penting. Kena ingat. Okey, boleh Alright. Cikgu kembali balik kepada soalan. Okey. Kita tengok soalan ni. Dia minta kita tentukan luas rantau berikut dengan menggunakan dua jenis kaedah, geometri formula dengan juga integration atau pengamiran lah. Menggunakan formula geometri. Formula geometri ni yang kita duk kira dulu lah kan. Kalau segitiga 1/2, macam tu. So dia suruh kita buat supaya dapat kita nak bandingkan. Nak bandingkan betul ataupun tidak yang cikgu cakap ni. Yang bila kita buat pengamiran je, kita akan dapat luas bawah graf. Betul ataupun tidak kan? Cikgu tengok betul ataupun tidak. Okey. So, kita buat dulu untuk yang pertama, iaitu formula geometri. Okey. So, formula geometri kita sekarang adalah segitiga. Segitiga kan? Segitiga bersudut tegak. So, formula kita, cikgu lukis saja. Okey, 1/2 darab panjang, darab lebar, betul? Darab panjang, darab lebar. Okey. Panjang, darab lebar. Alright. Tetapi, kena faham, tapi kita tengok betul lah. Alright. So, sekarang, kita punya panjang kita adalah yang dekat sebelah sini. Panjang kita yang sebelah situ. Alright, kita nak tahu berapa panjang kita. So, kita kena tahu dekat sini. Dekat sini berapa, kita nak tahu. Okey, kita nak tahu dekat sini berapa. Sekejap tukar warna sikit, takut tak nampak. Okey, kita nak tahu dekat sini. Dekat sini kita tak tahu berapa. Okey. So, macam nak tahu nilai dekat sini, kita dah tahu dah nilai Y kita adalah 1. So, nak tahu nilai X, gantikan sajalah. Gantikan saja masuk dalam formula. So, kita akan dapat sini 1 tolak negatif 2X tambah 7. Kemudian pindahlah. So, dapat 1. Cikgu tulis kat tepi sikit. Okey, sini 1 sama dengan negatif 2X tambah 7. So, kita pindah. Okey, tolak 7 dulu. So, dapat negatif 6. So, negatif 6 bahagi negatif 2. Dapatlah X sama dengan 3. Okey, boleh So, sini adalah 3. Okey, jadi panjang dekat sini adalah 6. Betul? 7 tolak 1. Okey, boleh? 7 tolak 1. Sini 7 kan? Atas ni 7. Jadi, 7 sampai 1 dapat 6 lah. Yang ni sampai sini adalah 3. Okey, sebab sini kosong lah kan? Sini start kosong, sini sampai 3 lah. Jadi, 1/2 darab panjang, darab lebar. So, darab 3, darab 6. Maaf kan kalau cikgu terbalik. Panjang bawah kan? Okey, terbalik sikit lah. 6 darab 3. Cikgu ambil. Cikgu terbalikkan dia punya gambar lah. Okey. Nak buat, sama je lah. Darab tu tak ada masalah pula kan? Terbalik pun tak apa. Jadi, 1/2. Okey, 1/2 darab 6 darab 3. So, dapat jawapan 9. Okey. 9. Alright. So, ini untuk yang pertama lah. Formula geometri.
1/2 darab panjang darab lebar untuk segitiga. Segitiga bersudut tegak. Okey, sekarang kita nak ambil pengamiran. Okey, pengamiran. Okey, sekarang pengamiran ni dia agak renyah sikit. Yang ni yang cikgu nak cakap tadi sebenarnya. Yang cikgu nak terang tadi tu. Okey, cikgu lukis balik. Okey, ini disebabkan oleh sebab apa dia agak renyah daripada yang biasa. Daripada nak buat yang biasa. Okey. 7 sini 1. Okey. Sama lukisan cikgu. Okey, so kena ingat balik konsep cikgu cakap tadi. Alright. Kalaulah kita ambil luas bawah graf ke bawah, kita akan dapat daripada sini, cikgu ambil. Okey. Daripada graf turun ke bawah. Okey, nampak tak? Okey. Nampak tak? Tetapi luas graf yang kita nak sekarang hanyalah dekat sini sahaja. Nampak tak? Jadi kita kena tukar cara kita cari tadi. Dia luas bawah graf ni tadi cikgu tunjuk satu contoh, dia ke bawah saja kan. Dia sebenarnya ada lagi satu lagi. Ke bawah juga, cuma bawah kita tu kita sengitkan graf kita. Kita sengitkan graf kita. Contoh macam ni. Contoh macam ni Cikgu tunjuk Ustaz. Boleh tak? Allah, tak boleh Ustaz. Jangan cikgu lukis balik. Cikgu lukis balik sana. Cikgu kena Ustaz. Okey. Okey. So sekarang cikgu bukan nak cari yang warna hijau tu. Cikgu nak cari yang warna kelabu sahaja. So apa yang perlu cikgu buat adalah sekarang cikgu terbalikkan graf cikgu. Sepatutnya cikgu terbalikkan lah kan. Cikgu terbalikkan. Maksudnya macam ni. Cikgu terbalikkan X dekat atas, Y dekat bawah. So jadi macam ni. Wah. Dia jadi macam ni. Okey. Lepas tu. Right. Sini Y, sini X. Jadi sekarang jadilah luas bawah graf cikgu, betul? Luas bawah graf cikgu jadi macam tu. So itu yang cikgu nak cakap tadi tu. Tapi tak perlulah terbalik. Cuma cikgu nak bagi tahu luas bawah graf ni kita boleh jadi dua lah. Satu kita boleh ke arah X, satu lagi kita boleh ke arah Y. Dua-dua tu pun kita panggil dia sebagai luas bawah graf. Dua-dua ni pun kita panggil dia sebagai luas bawah graf. Tapi sebenarnya okey, sebenarnya okey, cikgu terbalikkan dia macam tu. Nampak tak? Sepatutnya macam ni. Okey, nampak tak? Tapi cikgu terbalikkan dia jadi macam ni. Macam tu. Tapi saya tak perlu terbalikkan pun, cuba nak tunjuk. Kenapa kita boleh ke arah Y dengan ke arah X? Sebabnya kalau ke arah Y, kita terbalikkan dia macam ni lah. Kita anggapkan dia punya graf tu macam ni. So, ke bawah graf juga lah. Kalau kata ke X, kita pusing dia macam ni. So, dapatlah yang atas tu. Okay, boleh Alright. Jadi, sekarang, barulah kita dah faham. Okay, sekarang baru dah faham. Jadi, sebenarnya, yang kita nak sekarang, okay, cikgu ambil balik. Yang kita nak sekarang, padam balik. So kita kena faham balik lah. Luas bawah graf ni boleh jadi dua jenis. Kita kena tengok kita punya kawasan lorek kita tu. Kawasan lorek kita ke sini. Kawasan lorek kita dalam tu. 7, 1. Okay. Sini Y sama dengan X tambah 7. Jadi, tadi yang cikgu tunjuk tu ke bawah kan. Ke arah ni. Betul? Sekarang, kita dah faham lagi satu, sebenarnya kita boleh juga ke arah sini. Ke arah sini. Jadi cikgu nak tanya, kalau kita pergi ke arah Y, so secara logiknya, limit yang kita nak pakai ni, kita kena ambil yang X ke yang Y? Siapa boleh jawab ke cikgu? Siapa boleh kata cikgu? Kalau kita pergi ke arah Y, kan? Kita pergi ke arah Y.
So kita nak pakai limit yang mana? Kita nak pakai limit yang kat bawah ni ke ataupun limit yang kat atas ni secara logiknya? Okey, Alia Ridwan kata limit Y lagi. Hak lain? Hak lain boleh fikir tak? Nak ambil limit yang mana? Yang lain. Okey, Afrina Y lagi. Y. Zuhaira pun kata Y. Okey. So, kena faham sebab apa kita pakai Y? Sebab kita pergi ke arah ni. Kita pergi ke Y. Jadi kita kena pakai Y. Kalau kita pergi ke arah X, kita kena pakai X. Macam tu. Cikgu ni nak tunjuk untuk soalan lain tapi dah ada kat sini. So cikgu boleh terus tunjuklah. Okey. So, jadi kena faham bila kita pakai Y tu maksudnya dia akan pergi ke arah sini. Kalau kita pakai X tu kita pergi ke arah sinilah. Sebenarnya dia adalah luas bawah graf juga. Dua-dua tu dipanggil sebagai luas bawah graf. Okey. Jadi so bila kita nak buat dia okey. Dekat sini kita punya X kita punya ni adalah Y. Okey, sini kita punya persamaan adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Okey. Tapi kita nak masukkan limit Y. Jadi kita tak boleh pakai yang sini. Tak boleh. Sebab sini X. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena ubah dia punya persamaan kita. Macam mana nak ubah? Okey. Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Kita kena buat X sebagai kepala. So kita jadi Y tolak 7 sama dengan negatif 2X. Kemudian X sama dengan Y tolak 7 bahagi negatif 2. Okey. Kemudian letaklah X kat depan. Negatif ni cikgu bawa naik atas. Tak boleh letak dekat bawah. Negatif tak boleh letak dekat bawah. Ini kena tahu dah lah. Negatif tak boleh kat bawah. Kena bawa naik atas. So bila bawa naik atas dia akan jadi negatif Y tambah 7 per 2. Okey, boleh Jadi negatif Y tambah 7 per 2. Ataupun 7 tolak Y pun boleh lah. Nak bagi cantik sikit, kita buat 7 tolak Y per 2. Sebab apa? Sebab negatif ni bertemu. Bertemu yang dekat depan ni. Bertemu dekat sini. Bertemu juga yang belakang ni. Sebab tu dia bertukar dia punya simbol lah. Okey. So, bila kita dah tukarkan dia kepada Y, barulah kita boleh teruskan kita punya pengamiran kita. So, kita akan buat pengamiran limit Y 71. Sebab kita nak pakai Y, jadi kita tak boleh pakailah yang X tadi tu. 71 7 tolak Y per 2 dy. 7 tolak Y per 2 dy. Macam tu. Okey, boleh Alright. Okey. So sekarang kita buat pengamiran macam biasa. So apa yang kita perlu buat? Cikgu pecahkan dia kepada 2. Senang. 7 per 2 tolak Y per 2. Ini cara-cara lah. Ini kita punya teknik yang minggu lepas cikgu tunjuk. Kalau ada pecahan macam ni, antara kita pecahkan ataupun kita permudahkan. Ini kita pecahkan lah. So kita boleh buat terus. Tak ada masalah. So 7 per 2X tolak Y 1 tambah 1 bawa ke bawah. 1 tambah 1. Okey, lepas tu ada limit lah. 7, 1. Mana cikgu? X pula dah. Dapat X. Y lah. 7 per 2Y. Sebab dia adalah nombor kan. Dia nombor. So tambah Y je lah. So kita selesaikan dulu bagi cantik. Kita dapat 7 per 2Y tolak Y kuasa 2 per 4. Okay, limit 7, 1. Okay, so kita masukkan nilai. 7 per 2, 7 tolak 7 kuasa 2 per 4. Tolak 7 per 2, 1. Tolak 7 kuasa, cikgu. 1 kuasa 2 per 4. Okey. So, boleh tekan kalkulator. Okey. 49 per 4 tolak 13 per 4. Dapat 36 per 4. 36 per 4. Dapatlah jawapan 9.
Okey, sekejap ya. Cikgu buat balik bawah ni. Okey. So boleh tolak lah. Boleh tolak, dapatlah jawapan 9. So dapatlah jawapan sama macam yang sebelah formula geometri tu. Okey. So mungkin ada pelajar yang kata, cikgu awak lah susah sangat cikgu, awak tak pakai formula geometri ya. Boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Serius. Cikgu abang. Sekejap lah. Okey, tak ada masalah. Memang boleh kita pakai formula geometri. Tak ada masalah. Ini sebab soalan basic. Soalan dia minta kita buat soalan basic je ni. Kejap lah. Cikgu nak tunjuk. Cikgu nak bubuh balik. Cikgu nak kecilkan sikit. Saya hitam. Okey. Saya tak muat nak buat jalan kira yang bawah. Okey. Cikgu zoom lah. Okey, cikgu zoomkan ya. Okey. Alright. Kok ada yang tak sempat salin Okey. So, mungkin ada yang tanya cikgu, kenapa tak buat geometri formula saja? Kenapa nak kena buat pengamiran? Boleh. Dalam soalan nanti, soalan dalam peperiksaan nanti, dia bukan minta kita cari satu luas macam ni sajalah. Dia akan ada beberapa gabungan. Ini basic saja. Jadi dalam basic ni, dia nak tunjuk lah. Yang kita boleh gamirkan terhadap Y, gamirkan terhadap X. Dan kita juga boleh menggunakan geometri formula. Tak ada masalah. Jadi, sekali lagi cikgu nak bagi tahu sebab apa kita kena buat geometri formula ni, disebabkan ini adalah soalan basic. Soalan nak kita training. Macam mana nak cari luas menggunakan pengamiran, dan nak bagi tahu yang kata geometri formula dan juga pengamiran akan menghasilkan jawapan yang sama. Jangan risau. Dalam exam tak ada masalah. Boleh pilih. Tapi jangan risau. Tapi soalan tak adalah keluar macam ni dalam exam. Exam dia akan ada gabungan beberapa bentuk. Jadi kita kena tahu juga dua-dua benda ni. So kalau macam cikgu pun, kalau ada bentuk macam ni dalam exam, cikgu tak pakai cara ni. Cikgu memang pakai geometri formula. Memang cikgu pakai geometri formula. Tapi dia bukan soalan bentuk macam ni je. Dia akan tambah lagi lah. Ada bentuk lain pula. So memang cikgu akan, yang mana yang garis lurus macam ni, memang cikgu akan pakai formula geometri. Cikgu tak akan pakai pengamiran. Kalau dia bagi dekat kita lengkung, lengkung macam ni baru cikgu pakai pengamiran. Tapi tak apalah, ini soalan nak kita training. So kena tahu siap-siap. Jadi kalau nak buat terhadap Y, so apa yang kita perlu buat? Ini adalah langkah yang penting. Ini langkah penting ni. Janganlah terlupa benda ni. Ramai pelajar terlupa. So bila dia terlupa, so salah lah. Salah. Dia buat kita nak guna limit Y. Tapi kita tak letak pun Y dalam kita punya persamaan. So tak boleh bila kita nak pakai limit Y, kita kena ada Y dalam persamaan kita. Maksudnya, dalam ni kena ada Y. Dalam ni kena ada Y. Kena ada Y. Baru boleh pakai limit Y. Kalau sini dalam ni ada X, tak adalah pakai limit Y. Itu maksud dia. Okay. Boleh so cikgu nak tunjuk. Cikgu nak tunjuk. Jangan risau. Dalam exam tak ada masalah. Boleh je pakai. Jangan risau. Okay. Alright. So selesai untuk soalan yang pertama ni. Mungkin nampak macam susah sikit lah. Jangan risau. Ini adalah soalan basic. Kita nak training. Jangan risau. Okay. Cikgu teruskan lagi. Boleh Cikgu teruskan. Ada apa-apa masalah? Ada apa masalah dah? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan. Kalau ada minta tolong bagi tahu cikgu. Tolong bagi tahu cikgu. Okay. So tengok soalan yang seterusnya. Okay. So yang pertama dia minta kita buat geometri formula. Ini adalah segi 4 saja. Segi 4. So panjang darab lebar. Segi 4 saja. Okay. So panjang darab lebar. Okay, jadi kat sini kita punya ni adalah 3. Okay. Sini adalah 4, sini adalah 1. So sini sampai sini adalah 3. Sini dia bagi tahu dah X ni adalah negatif 4. Ini yang garisan lurus tu. So kena tahu juga benda ni. Bila dia bagi macam ni, ini maksud dia garisan lurus punya persamaan. Bila dia bagi macam ni. Okay, boleh Kalau contoh dia bagi macam ni, Y sama dengan 4, maksud dia garis lurus kepada Y. Macam tu. So ni benda-benda yang kita kena tahu lah. Mungkin terlupa ke apa, so kena tahu benda tu. Kalau garis lurus macam ni, ini Y sama dengan 1. Kalau dia garis lurus ke sini, dia akan dapat X lah, negatif 4.
Kalau sini contohlah ada satu lagi. Negatif 3. So, sini adalah X sama dengan negatif 3. Macam itulah. Okey. Kita patah balik. Alright. So, kita letak sini adalah negatif 4. Jadi, dia punya panjang kat sini adalah 4 lah. Adalah 4. Jangan duk kata negatif 4 pula kan. Mana ada panjang ataupun lebar dalam negatif. Okay, so 4 darab 3. Dapatlah 12. Dapatlah 12. Okay. So, sekarang kita nak buat pengamiran pula. Untuk soalan macam ni. Macam mana nak buat pengamiran ni, cikgu? Kan? Macam mana nak buat pengamiran ni? Macam tak ada macam tak ada nilai je kan? So, tak ada nilai je. Okay, kita tengok balik. Alright. So, sekarang kita kena faham yang kita memang tak boleh buat ke bawah. Ini memang confirm tak boleh buat ke bawah lah. Sebab kita ada garis. Atas tak ada garis. Kan? Lagi satu sebabkan dia tergantung macam ni. So, kalau kita cari dia ke bawah, kita buat dia ke bawah macam ni, kita akan dapat yang bawah ni sekali. Tak mahu. Kita tak mahu yang bawah ni. Kita tak mahu. Kita nak yang atas ni sahaja. So, tak boleh. Tak boleh buat ke arah X. So, kita kena buat ke arah Y juga. Okay. So, kita yang ada garis lurus yang ni. So, kita nak ambil daripada mana? Daripada sini ke sini ya. Sekejap, cikgu pakai pen lain. So, daripada sini ke sini. Sini ke sini. Sini ke sini. Sini ke sini. Okay. So, kita nak pakai X sama dengan apa kan? Tadi kita boleh buat, kita boleh ubah-ubah. Jadilah, X sama dengan, boleh dapat X sama dengan yang ni. Kan? So, yang ni nak buat macam mana pula? Sama lah kan, ni ada X sama dengan negatif 4. So, kita boleh terus pakai negatif 4 tu lah. Kita terus boleh pakai negatif 4 tu. Kita terus boleh pakai negatif 4. Okay. Sekejap nah. Betul tak jawapan cikgu tadi? Sekejap nah. Okay. 12 unit. Okay, betul tak? Okay. So, kita boleh terus pakai negatif 4 tu. Alright. So, sebenarnya dia ada formula ni ya. Contoh lah kan. Formula dia macam ni sebenarnya. Tapi cikgu tak tunjuk sebab kadang pelajar pun tak ingat pun ni. Tapi cikgu nak tunjuk. Sekarang cikgu tunjuk lah. Kalau kita buat sini adalah X. X2, X1. So, dalam ni adalah Y. Maksud dia, Y sama dengan apa? Kalau Y2, Y1. So, dalam ni adalah X. Macam tu. So, yang ni adalah yang ni cikgu tak tunjuk sebab kadang-kadang pelajar tak faham dah ni. Tapi tak apalah. Sekarang cikgu tunjuk juga. Okay. Y ni adalah persamaan lengkung ataupun garis lurus. Terhadap Y kan? Terhadap Y. So, sama juga yang ni. Yang ni pun persamaan lengkung ataupun garis lurus tapi dia terhadap X. Dia terhadap X. Contoh dia macam yang atas ni. Yang ni terhadap Y. Ini contoh terhadap Y. Ini contoh terhadap Y. Ini contoh terhadap X. Yang bawah ni adalah contoh terhadap X. Tapi dua-dua ni adalah persamaan garis lurus ataupun persamaan graf lengkung. Cuma yang ni terhadap Y, ini adalah terhadap X. Jadi kalau kita nak pakai limit Y, so kita kena buat terhadap X macam ni. Kalau kita buat limit X, kan? Kalau kita buat limit X, so kita kena buat terhadap Y macam ni. Disebabkan oleh formula ni lah. Sebenarnya bersama dengan formula ni. Tapi kalau tak faham formula ni pun, logik lah kan? Kalau aku nak buat pengamiran, nak pakai limit X, so dalam dia kena ada X lah. Kalau aku nak buat terhadap Y, so dalam dia kena ada Y. Itu logik dah. Itu logik dah. Betul? Kalau nak buat pengamiran menggunakan nilai dekat Y, so dalam dia kena ada Y. Kalau nak buat terhadap X, so dalam dia kena ada X. Jadi sebab itulah kita kena tukar. Kalau macam ni, guna untuk X. Kalau macam ni, guna untuk Y. Cikgu tak tunjuk sebab kadang-kadang pelajar dia keliru. Cikgu sebab apa DY pakai X, so DX pakai Y. Benda tu cikgu tak suka sangat sebab takut keliruan. Tapi kita fikir logik je. Kalau aku nak buat terhadap X,
Kalau aku nak pakai nilai X, so dalam kena ada X lah. Barulah boleh ganti. Kalau aku nak buat terhadap Y, dalam dia kena ada Y lah. Kalau tak, macam mana aku nak ganti? Ya, macam tu. Kena fikir macam tu. Okay. So, untuk soalan ni, kita ada X negatif 4 ni. So, kita pakai yang tu sahaja. Sebab dia terhadap X kan. Tengok dekat bawah ni. Ni. Yang ni. Okay. So, kita buat. Okay. 4, 1. So, X kita adalah negatif 4. So, buat negatif 4 dy. So, kalau nombor sahaja, dapatlah Y. Betul? Kita tambah Y je lah. 4, 1. So, kita dapatkan dia. Negatif 4, 4. Tolak. Dalam kurungan. Okay. Negatif 4, 1. Tutup kurungan. Negatif 4, 4. Tolak. Negatif 4, 1. So, kita dapat jawapan negatif 12. So, sebab apa dapat negatif 12? Macam cikgu cakap tadi. Okay. Macam cikgu cakap tadi, kita punya luas bawah graf tu. So, jangan risaulah. Kalau dapat negatif 12 ni, kita bubuh sahaja modulus. Bubuh sahaja modulus. Bubuh modulus kat dia. Sini pun ada modulus. So, jawapan kita air sekali adalah 12. Macam tu. So, jangan risau. Kalau dapat dot negatif ke apa ke, tengah duk cari nilai kan. Tiba-tiba dapat negatif. So, ingat. Macam saya cakap tadi, konsep dia adalah luas bawah graf. So, letakkan saja modulus. Jangan risau. Letakkan saja modulus. So, dapatlah jawapan 12. So, samalah dengan yang sebelah sini. Okay, boleh So, ambil dulu konsep. Kalau aku nak terhadap Y, so kena ada Y dalam tu. Aku nak terhadap X, so dalam tu kena ada X. Macam tu. Okay, boleh Alright. So, tengok lagi. Jangan risau lagi Ini baru beberapa soalan. Baru soalan yang kedua. Betul? Soalan yang pertama lah untuk pengiraan luas bawah graf ni. So, kita akan tengok lagi. Jangan risau. Okay. Cikgu teruskan lagi Alright, untuk soalan ni pula. Okay, saat ini bukan kira-kira. Cikgu nak ambil kira-kira saat ni. Okay. Cikgu ambil kira-kira dulu Yang ni yang penyelesaian masalah macam itulah. Saya tak mahu lagi. Kita tengok dulu yang kira-kira. Okay, contoh yang ni. Okay. Diberi Y sama dengan Fx, hitung luas bagi rantau yang dirangkumi oleh Y sama dengan negatif 2x kuasa 2. Okay. Sekarang cikgu lukis. Cikgu memang suka lukis untuk soalan macam ni. Walaupun dalam soalan tak perlu pun. Tapi juga nak fahamkan para pelajar lah. Okay. Contoh ini graf ataupun lengkung Y sama dengan negatif 2x tu. Ini contoh je lah. Ini contoh saja. Cikgu pun tak kalau nak tahu dia punya bentuk betul-betul, nanti kita tengok dalam internet lah. Okay, macam ni. Alright. So, dia ada, bang cikgu, ada negatif. Cikgu lukis balik ada negatif. Okay. Cikgu lukis balik. Okay. So, dia bagi tahu kita dia ada X sama dengan negatif 1 dekat sini dan juga X sama dengan 1 dekat sini. Okay, contoh Okay. So, dia suruh cari luas yang dirangkumi benda tu lah. So, maksud dia, luas yang kita nak adalah daripada sini. Okay, macam ni. Okay. So, Afrina. Cikgu tanya Afrina. Cikgu tanya seorang-seorang. Afrina. Afrina. Cikgu tanya, cikgu nak buat pengamiran tu terhadap X ke terhadap Y sekarang? Bila cikgu punya luas graf cikgu nak macam tu. Beritahu cikgu sikit. Nak terhadap X ke terhadap Y? Cuba Afrina. Cuba tengok cikgu punya lukisan tu. Nak terhadap X ke terhadap Y? Tengok luas bawah graf cikgu pergi ke mana. Dalam soalan dia kata macam tu cari luas yang diberikan. So, asalnya nak buat terhadap X ke terhadap Y, Afrina? Cuba Afrina. Beritahu jawapan cikgu. Okey, bagus. Terhadap X. Sebab apa terhadap X? Ingat, ini kita punya graf. Luas dia semua ni. Jadi kita buat anak panah tengok. Ni untuk orang beginner lah kan. Buat anak panah tengok. So, daripada sini turun bawah. Jadi luas dia tu kena dekat X. Jadi kita buat terhadap X. Okey, bagus. Terima kasih. Alright, so kita buatlah.
1 negatif 1. So, kalau nak buat terhadap X, dalam kena ada X lah. Negatif 2X kuasa 2. Macam tu. Okay. dx. Terhadap X kan, mesti dah ada benda ni. So, kita akan dapat negatif 2X, 2 tambah 1, 2 tambah 1, 1 negatif 1. So, kita akan dapat jawapan negatif 2X kuasa 3 per dengan 3, 1 negatif 1. Kemudian bolehlah substitute masuk. Negatif 2, 1 kuasa 3 per 3, tolak. Negatif 2, negatif 1 kuasa 3 per 3. Okey, boleh tekan kalkulator siap-siap. Okey, tolak. Alright, so dapat negatif 4 per 3. Okey, dapat negatif 4 per 3. So sebab apa dapat negatif 4 per 3 tu? Pun sama juga benda ni. Bila dapat negatif je, sebab tu dia, satu lagi sebab, selain daripada yang cikgu cakap tu, satu lagi sebab dia punya graf tu ada yang duduk sebelah bahagian negatif. So ada satu tu duduk kat bahagian negatif kan? So jangan risau, letak saja modulus. Letak saja modulus. Sebab kita tahu ini kita nak cari panggil apa tu, nak cari luas. So luas takkan ada negatif. So letak sahaja modulus. So akan dapat 4 per 3. Macam tu. So selain daripada yang luas bawah graf cikgu cakap tadi tu, satu lagi cikgu lupa nak beritahu. Cikgu lupa pula ini soalan ni. Dia bila duduk dekat kawasan yang negatif ataupun duduk dekat bahagian negatif kan, akan dapat juga kemungkinan dapat nilai negatif. Right. Okay, so letak saja modulus, jangan risau. Sebab kita sekarang tengah nak mencari luas. Okay. So next, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okay. Okay, boleh tengok pula soalan seterusnya. Hitung luas bagi rantau yang dirangkumi oleh X axis. N dan Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2. Okay. Ini maksudnya, lengkung kita tu Y, X, dia bersilang dekat X axis. Itu maksud dia. Bersilang dekat X axis tu. Maksud dia duduk macam ni. Lebih kurang macam ni. So kita nak tahu dekat sini berapa. So macam nak tahu? Ya, sini adalah Y sama dengan kosong lah. Jadi kita masukkan kosong dekat sini. Enam tambah X tolak X kuasa 2. Kosong, sebab apa kosong? Sebab dia bersilang dekat X axis. Dirangkumi oleh X axis. So inilah maksud dia. So kita tekan kalkulator macam biasa lah. Tekan apa? Untuk cari X kuasa tu kan. So kita akan dapat dekat sini. Sekejap. Cikgu terus ambil jawapan saja. Okey, dapat tu X tolak 3. X tambah 2 sama dengan kosong. So dapatlah X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. Okey. So sebab dia ada negatif kan, maksud dia cikgu punya lukisan tak berapa tepat lah. Ini cikgu, mesti cikgu cakap lah. Ini hanya lakaran cikgu. Bila kita dah kira betul-betul baru kita tahulah dia duduk kat mana. So sebenarnya dia duduk macam ni. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Ini cikgu just lukis lakaran saja. Negatif 2. 3. Macam tu. So, kita punya lukisan kita, kita nak tahu dia punya ni lah. Lakaran kita tu. So, sini, kita nak kat sini. Okay. Okay. So, nampak dia duduk kat bahagian bawah kan? Dia duduk kat bahagian bawah tu, so kita dah tahu dah. So, kita letaklah modulus siap-siap. Kita letaklah modulus siap-siap. Okay. So, kita letak modulus siap-siap. 3 negatif 2. Kemudian kita nak buat terhadap X. Terhadap X. 3 dengan negatif 2 tu. So kita tulis je lah. dx. Modulus. Sebab apa modulus? Macam saya cakap tadi. Sebabnya kita ada. Kita duduk dekat bahagian bawah tu. Kita duduk kat bahagian bawah tu. Kita duduk kat bahagian yang
luas bawah graf tu sepatutnya dia ke bawah kan. Kita nak yang tengah-tengah tu. So jadi macam tu. Okay. So kita buat macam biasalah. Sini dapat 6x tambah x1 tambah 1 tolak x2 tambah 1, 2 tambah 1. Okay. Okay, kemudian limit kita adalah 3 negatif 2. So ada modulus Ada modulus. Okay. So kita cantikkan dulu. 6x tambah x kuasa 2 per 2 tolak x kuasa 3 per 3. 3 negatif 2. So ada modulus. Kemudian kita substitute macam biasa lah. Kita substitute macam biasa. Okay, kita substitute macam biasa. 6 dalam kurungan 3 tambah 3 kuasa 2 per 2 tolak. Sini tolak. Tolak 3 kuasa 3 per 3 tolak 6 negatif 2 tambah negatif 2 kuasa 2 per 2 tolak negatif 2 kuasa 3 per 3. So ada ni. So buah modulus kat dia. Okay. Kemudian boleh tekan kalkulator lah. Tambah. So sini dapat 27 per 2 tolak. Okey. Negatif 22 per 3. Modulus kat luar. So bila kita buat, kita akan dapat jawapan positif dah tanpa ada modulus. Betul? Dapat tu 125 per 6 tanpa ada modulus. So sebab apa jadi macam tu? Jadi dekat sini kita nak kena faham sebabnya kita punya graf kita ada yang duduk dekat bahagian negatif, ada yang duduk dekat bahagian positif. So dia ada kemungkinan dapat jawapan yang positif tu. Sebab limit kita ada limit negatif. Macam tadi yang cikgu tunjuk tadi tu, ini, memang dia duduk dekat bahagian positif sahaja. 3 dengan 5. Tak ada limit negatif. So memang wajib dia akan dapat negatif. Tapi sekarang, kita punya graf tu, dia ada limit negatif. Dia ada limit negatif, iaitu negatif 2. So dia ada keberangkalian untuk dapat positif tu. Tanpa letak modulus. Tapi jangan risaulah benda tu, jangan macam takut lah kan. Jangan takut. Sebab apa kita nak cari luas. So kalau dapat negatif je, bubuh je. Bubuh modulus. Macam tu. Okay. So jawapan kita adalah 125 per 6 unit kuasa 2. So janganlah rasa macam, cikgu risau cikgu. Negatif dengan positif jangan risau. Kalau hampa dapat je negatif, bubuh modulus. Kalau tak dapat, kalau dapat memang positif kan, biar je lah. Sebab kita sekarang ni nak main dengan luas. So nak bermain dengan luas, so memang sentiasa akan dapat positif. Okay, boleh Alright. So kita tengok lagi yang seterusnya. Satu je cakap tu. Dia ada keberangkalian nak dapat negatif dengan positif tu. Bentuk-bentuk graf kita. Kena tengok lengkung kita duduk dekat bahagian mana. Macam ni sepatutnya dapat positif kan. Tapi sebab apa dapat negatif? Sebabkan oleh ada nilai ada duduk dekat bahagian negatif ni. Ni duduk sini ni. Sebab kita ada ni limit negatif. Okey. Yang ni pula tadi cikgu abang sepatutnya dapat nilai negatif. Tapi sebab apa dapat positif? Sama juga. Sebab kita ada limit negatif. Limit negatif ni. So itu menyebabkan faktor-faktor yang dia macam berlawanan sikit apa yang cikgu cakap. Sebabkan benda tu. Tapi jangan risaulah. Kalau dapat negatif, bubuh modulus. Kalau tak dapat, kalau dapat positif, settlekan. Macam tu. Okay, boleh Okay. Tapi cara dia sama je lah. Cara kita nak buat sama sahaja. Terhadap X, kita kena ada X. Terhadap Y, kena ada Y. Macam tu Okay. Boleh jangan keliru. Tapi kalau ada yang kekeliruan sikit, tolong beritahu cikgu Tolong beritahu cikgu. Sebenarnya ni dia ada sikit lah. Sebab kita bermain dengan graf. So dia ada nilai negatif tu. Dia ada bahagian yang negatif tu. So sebab itulah kita punya jawapan kadang-kadang
tak ikut sangat benda yang kita cikgu terangkan tadi. Sebabkan oleh graf kita duduk dekat bahagian mana. Sekarang ni cikgu lukis kan. Kalau cikgu tak lukis, lagi tak nampak. Sebab apa dapat negatif, sebab apa dapat positif dan sebagainya lah. Okay. Tapi dalam exam tak perlu lukis. Ini cikgu nak tunjuk lah. Alright. So tengok lagi yang seterusnya. Okay, yang ni pun sama juga. Dia tak cakap pasal pengiraan. Cikgu nak buat yang pengiraan dulu. Alright. Tengok pula soalan yang ni. Okay. Raja menunjukkan sebahagian daripada graf fx sama dengan 16 bla bla bla. Okay, yang ni dia punya fungsi graf kita. Dia suruh cari luas yang dirangkumi oleh X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 dan paksi Y. Dan paksi Y. Okay. Maksudnya apa? Okay. Untuk soalan macam ni, cikgu kalau dalam peperiksaan dia akan keluar soalan macam ni. Dia akan keluar cuma gambar raja dia lebih besar lah. Soalan lukisan dia lebih besar. Okay. Macam mana nak buat soalan macam ni? Yang pertama adalah pastikan tanda. X sama dengan 1 dekat mana, X sama dengan 4 dekat mana, dan paksi X dekat mana. Okay, contoh X sama dengan 1. Okay, so kita try dulu. Maksud X sama dengan 1 dalam formula kita ni. Fx sama dengan, cikgu. 1 kat sini. 16 tolak. Okay, so apa cikgu macam ni? Sebab cikgu nak tengok kedudukan 1 tu dekat mana? X sama dengan 1 tu duduk kat mana? Sebab kita tak pasti kan. Duduk kat sini ke, duduk kat sini ke. Kita tak tahu. So kita nak tentukan kedudukan dia dengan cara kita buat masuk dalam inilah fungsi graf. Negatif 48. Negatif 48. Maksudnya, contohlah dekat sini negatif 48 kan. So 1 tu duduk kat sini. Jadi kita punya ni duduk macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang. Lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. Ini 1 kita. Satu cikgu suruh masukkan nilai. Supaya kita dapat tahulah. Ini 48. So mungkin 1 dekat sini lah. Lebih kurang. Ini garisan dia. Ini X sama dengan 1. Okay, X sama dengan 4. Ini kita boleh agak dah lah. X sama dengan 4 dekat mana? Mesti dekat sini punya. Dekat sini punya. Okay. Kemudian. Kejap. Kejap. X sama dengan 1. X sama dengan 4. X sama dengan 1, X sama dengan 4. Kenapa? 1, 2. Okey. Alright. Okay, 4 duduk kat sini lah. X sama dengan 4. X sama dengan 4. So, ini paksi X kita. Okey. Ini paksi X kita. Alright. So, nampak dekat sini? So, kita nak cari luas dekat sini. Yang ni. Sebab apa dia beritahu kat kita tadi rangkumi X sama dengan 1, X sama dengan 4, X sama dengan 1, X sama dengan 4, kemudian dengan paksi X. So kita kena tengok kawasan mana yang terkurung. Terkurung dengan lagi satu. Cikgu perasan. Terlupa ni. Okey. Dia kata ada 4 kat sini. X. Okey, cikgu tak perasan tu. Fx. Maksudnya sekarang kita ada 4 sebenarnya. X sama dengan 1 dekat sini. X sama dengan 1 kat sini. X sama dengan 4 kat sini. Paksi X dekat sini. Kemudian adalah lengkung. Lengkung yang ni. Okey. So, cikgu selalu beritahu kat pelajar cikgu, bila dah buat lukisan garisan-garisan yang cikgu bagi tahu tu, kita akan lorekkan kawasan yang terkurung. Terkurung dekat sini 1, sini ada 1, dengan sini ada 1. Jadi kita kena cari kedua-dua luas tersebut.
Okey, faham tak? Okey, cikgu terang sekali lagi Cikgu terang sekali lagi. Okey. Cikgu terang sekali lagi. Cikgu risau tak faham. Okey. So untuk soalan macam ni, apa yang cikgu akan buat adalah cikgu akan cari dulu dekat mana kawasan berlorek yang dia nak. Sebab dia tak bagi tahu, kan? So, macam mana nak cari? Cikgu akan lorekkan dekat garisan yang dia nak. So, dia nak fx. So, sini adalah fx. Okey. Kemudian dia nak x sama dengan 1. Tadi kita dah kira, so dia lebih kurang duduk dekat sini. Sebab dia duduk kat negatif 48. Kan? So, dia duduk kat sini. Kemudian x sama dengan 4. Ini boleh agak-agak lah sebab dia memang duduk dekat kawasan ni. Ni x sama dengan 1, ni x sama dengan 4. Kemudian dia kata pula paksi x. So, dekat sini. Jadi, kawasan yang tertutup dengan garisan warna hijau cikgu tu, itu adalah kawasan berlorek yang dia nak. So, ini yang pertama. Ini yang kedua. Macam tu. Macam ni. So itu cara kita nak cari. Tak nanti kita akan tengok lagi lah. Okey. So dia ada dua kawasan yang yang kita kena cari. Yang kita kena cari. So masalahnya kita tak boleh terus cari daripada limit 1 sampai limit 4. Sebab apa? Kita punya luas tu dia terpisah. Dekat sini 1, dekat atas 1. Tak boleh. So kita kena buat asing. Kita kena buat daripada 1 sampai dekat sini dan juga daripada sini sampai dekat sini. Nampak tak? Daripada 1 sampai dekat yang tak tahu ni, kita cari dengan dekat sini. Okey, nak cari yang tengah-tengah ni kan dia dah bersilang. So kalau bersilang y sama situ kan kosong. So sini kita tahu sini dia ada nilai, kemudian kosong lah. Sebab dia adalah pintasan x. So untuk cari nilai dia tu kita bubuh kosong lah. Kosong 16 tolak x kuasa 2. Sebab kita nak cari dekat sini kan. Okey. So kita boleh pindah. Okey. Cikgu darat sini. Okey, cikgu dapat kat sini negatif 64 bahagi negatif 16. Dapat sini 4. So, punca kuasa 4 dapatlah tambah tolak 2. Okey. Dapat tambah tolak 2. So, dekat sini kan memang duduk kat bahagian positif. So, kita dah tahu dah. Dia adalah 2. Yang negatif 2 tu duduk kat sebelah sini lah. Sini tak ada. So, kita duduk dekat sini bahagian positif. So, situ adalah 2. So, berdasarkan apa yang kita cari ni lah. Okey. So sekarang kita dah faham dah. Oh, aku kena cari daripada 1 sampai 2. Kemudian 2 kepada 4. Baru boleh dapat jawapan yang sebenarnya. Okey. So perhati pula dekat sini. Dia duduk dekat bahagian bawah. So kita kena letak apa? Kena letak modulus. Okey. So kita buat dekat sebelah sini. Cikgu buat dekat sebelah sini. So untuk dapatkan dia, cikgu akan buat 1 kepada 2. Atau 2 kepada 1. 1 ni. 16 tolak 64x kuasa 2 dx modulus tambah daripada 2 kepada 4 16 tolak 64x kuasa 2 dx. Okey, kemudian buat macam biasalah. Gamirkan macam biasa. Sini adalah 16x. Okey, mau cikgu kita bawa naik atas dulu. Boleh cikgu bawa naik atas dulu. X kuasa 2 dx. Okey, tambah. Sama juga. Tolak. Ni negatif 2. Maaf cikgu. Negatif 2. 64x negatif 2 dx juga. Okey. Ya. Alright. Jangan keliru pula. Cikgu buat petak sikit. Okey. Jangan keliru pula. Okey, baru kita buat pengamiran. So kita buat pengamiran macam biasalah. So 16x tolak 64 negatif 2 tambah 1 negatif 2 tambah 1
21 tambah sini pun sama 16x. Jangan lupa modulus. Okey, 16x tolak 64 sama. Cuma limit saja yang berbeza. Okey. So kita akan dapatlah, dia panjang sikit lah yang ni. Dia panjang sikit. Memang macam ni jawapan dia. Kemudian kita susun balik lebih cantik. So dapat sini 64x negatif 1. So dapat negatif 1. Okay. Ni cikgu buat satu persatu lambat sikit. Okay. Cikgu bagi cantik dulu. Sini tolak-tolak so dapat tambah. Okay, boleh tolak-tolak dapat tambah. Okay, sini 64 per X. Tambah. Sama juga sini. 42. Okay. Alright. So, baru kita masukkan nilai. Masukkan nilai lah. 16, 2 tambah. Tolak. 16, 1 per 1. Okay. Modulus jangan lupa. Alright. Tambah. Okay, sama juga. 16 tambah 64. 16x. Tinggal x pula. Okay. 4 tambah tolak 3 sikit. Okay. Panjang sikit depan dia. 16 2 tambah 64 per 2. Okay, siap. Alright. Okay. So kita selesaikan yang sebelah sini dulu. 16 darab 2 tambah 64 per 2. Dapat sini 64. Tolak. Tambah 64 per 1. So dapat 80. Okay. Tambah. Yang sebelah situ pula. 16 per 4. Tambah 64 per 4. So dapat 80. Tolak. Okay. 16 per 2 tambah 64 per 2. So dapat 64. Okay, so kita dapat sini 64 tolak 80. So dapat negatif 16. Nampak tak? Dapat negatif 16. So sini dapat 16. Okay. Sebab tu labur modulus. So dapat 16 tambah 16. Dapat jawapan 32. Unit kuasa 2. Boleh tulislah unit kuasa 2 ni. Okay. So dapatlah jawapan yang terakhir. Okay. Boleh So sebab apa kita ada dua benda pula? Sebabkan oleh macam saya cakap tadi lah. Kawasan Blorek kita tu dia terpisah kepada dua bahagian. Daripada 1 sampai ke titik yang bersilang tu. Dan daripada titik bersilang sampai ke nombor 4. Sebab itulah kita kena tengok betul-betul dekat mana kawasan Blorek kita. Ini memang macam lebih kurang aplikasi jugalah. Tapi cuma aplikasi tu dia lagi banyak lagi. Dia banyak lagi lah. Dia banyak lagi apa cakap sekarang? Dia banyak lagi yang kita kena banyak lagi bentuk yang ada. Nanti dia gabung dengan beberapa lagi garisan. So ini baru macam level yang cukup tak lah kita senang. Dia middle. Tak senang sangat, tak susah sangat. Okay, boleh Right. Sebab apa cikgu buat pecahan macam tu? So, kena ingat teknik ni. Teknik lorekan ni. So, tengok dulu. Dekat garisan ni, tengok dia ada 4 kan. Dia dah bagi 4 maklumat kat kita ni. So, kena follow satu persatu. Yang ni dengan juga yang ni. Barulah kita tahu mana kawasan blorek kita. Daripada kita tahu kawasan blorek kita, baru kita boleh atur strategi pula. Macam mana nak dapatkan kawasan blorek tersebut. Okay. Boleh Alright. So kita tengok lagi, jangan risau
Soalan ni kita akan tengok lagi banyak lagi. Sampai minggu depan pun, lagi 2 kali kelas pun cikgu akan buat benda yang sama lagi. Sampailah kita boleh selesa dengan soalan yang macam ni lah. Okey, kita tengoklah soalan seterusnya. Okey, boleh Ada beberapa soalan tak? Mungkin ada tak berapa faham ke apa. Kalau malu nak tanya sekarang, nanti dalam WhatsApp tanya cikgu balik. Boleh tanya cikgu. Jangan risau. Okey, boleh Okey. Next. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan yang bahagian tengah-tengah juga. Okey. Alright, soalan A dia kata, tuliskan kamiran tentu yang mewakili kawasan rantau berlorek B. Dia kata tulis sahaja. Tulis kamiran tentu sahaja. Tapi dah lalang dah kan kita duk buat kerja macam ni. So biar kita terus buat. Okey. Cikgu nak cikgu je duk cakap je tadi. Okey. Cikgu nak 3 orang yang ada sekarang ni tolong tunjuk dekat cikgu dalam WhatsApp kamiran tentu yang mewakili kawasan berlorek B. Okey, cuba buat tengok. 2 minit. Sat ya ni. Nak buat dulu. Kita nak dapatkan kawasan berlorek B tu, kita nak gamirkan terhadap apa. Lepas datang gamirkan terhadap apa, berapa limit yang kita nak. Okey, cuba tengok. Kah. Tak ada lagi siapa yang ni. Cepat. Cikgu bukan nak jawapan akhir Cikgu nak tulis dulu. Kita nak menggamirkan daripada limit apa ke limit apa dan terhadap apa. Nak ke dx ke nak ke dy. Kah? Cepat. Macam mana nak cari? Cepat. Cikgu nak tengok kamiran saja. Tapi nak buat sampai habis pun boleh. Okey, orang pertama. Okey, orang yang pertama betul. Bagus. Siapa ni? Okey, Alia boleh, betul. Alright, boleh teruskan dapat jawapan tu Alia? Boleh terus buat tu buat gamirkan terus. Okey, cepat. Cikgu rasa cikgu tersilap nama lah hampa ni. Alia dengan Zuhairah. Tapi cikgu tengok dekat ni dekat WhatsApp tulis Alia, cikgu panggil Alia lah. Yang seorang lagi tu cikgu panggil Zuhairah lah. Kalau tersilap maaf dengan cikgu. Coba Zuhairah dengan Afrina. Kah. Afrina. Zuhairah. Kalau tak reti nak buat ataupun tersekat, WhatsApp juga cikgu. WhatsApp juga cikgu. Tersekat ke apa pun WhatsApp juga cikgu.
Cepat-cepat. Zuhairah dengan Afrina boleh ke tak? Kalau tak boleh WhatsApp juga cikgu. Kalau boleh pun WhatsApp juga cikgu. Kalau tersekat pun WhatsApp juga cikgu. Oh, kah Frina dengan Zuhairah. Cepat, cepat. Cikgu nak tengok. Okey. Alright, Zuhairah dah hantar. Mana dia? Okey, betul. Okey, Zuhairah boleh teruskan. Boleh dapatkan jawapan. Boleh. Afrina, cepat Afrina. Afrina ada ke tak tu? Kalau ada masalah, WhatsApp juga cikgu. Kalau cikgu tak tahu, macam mana cikgu nak guide. Kah. Sekejap lagi bila dah WhatsApp, cikgu boleh ni lah. Check je lah. Okey, Zuhairah boleh teruskan Boleh habiskan terus. Dapatkan jawapan. Afrina, cepat. Okey, Afrina. Alright. So, kalau Afrina cakap, limit dia 0 sampai 5,
Okey, 0 sampai 5 dekat sini. Sini 0, sini 5. Jadi kawasan ni daripada sini sampai sini. Tapi yang kita nak hanyalah sini sahaja. Sini sahaja. Nampak tak? So dia tak sampai 0 pun. Dia duduk kat sini je. So berapa nilai dekat sini? Boleh? Faham? Cuba cari tengok.